Bismillahirrahmanirrahim. Perbezaan sikap di antara Abu Talib dan Abu Lahab. Syekh Muhammad Abu Zahra ataupun Abu Zuhrah rahimahullah, seorang ulama besar Mesir, dalam mengulah perkara bahawa sikap yang ditunjukkan oleh Abu Talib tidak perlu dijelaskan lagi, kerana betapa ayahandanya Abdul Muttalib memberi kepercayaan untuk menjaga Nabi selepas wafatnya. Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib, anak dia, supaya jaga cucu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia bukanlah anaknya yang tertua, tetapi sifat sayangkan keluarga yang ada pada dirinya, maka ia bersungguh-sungguh menunaikan wasiat ayahnya dengan menjaga dan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib jaga sungguh mempertahankan Nabi, bukan sahaja di masa kanak-kanak, tetapi juga di masa muda dan dewasanya. Sesungguhnya ia benar-benar menunaikan wasiat ayahandanya dengan penuh tanggungjawab, sekalipun ia tidak beriman. Mengikut satu riwayat, jumhur ulama ada riwayat mengatakan dia beriman. Kita harap dia beriman, kita akan bincang kemudian. Begitu juga dengan keluarga yang lain seperti Hamzah dan Abbas, tetap mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masih belum Islam. Hamzah dengan Abbas mempertahankan Nabi sama dengan Abu Talib, saudara yang mempertahankan Nabi. Dan Hamzah masuk Islam semata-mata kerana marah pada Abu Jahal menghina Nabi. Asalnya marah. Bila dia balik, asalnya dia tak cara apa-apa, apa nak berlaku dia tak cara, kerja dia buru je. Dia balik daripada memburu, dia beritahu Abu Jahal menghinakan anak saudara dia. Lalu dia balik terus beritampur Abu Jahal. Kita akan baca kisahnya, dan terus mengatakan dia masuk Islam. Asalnya marah, kemudian jadi masuk Islam. Abbas masuk Islam ketika pembukaan Mekah. Tetapi Abu Talib tidaklah bersikap begitu terhadap anak saudaranya Rasulullah SAW. Sikapnya sungguh berlainan dengan anggota keluarga yang lain, termasuk yang belum memeluk Islam. Hal ini mungkin kerana kepentingan harta dan hal ini, tetapi Abu Lahab, bukan Abu Talib, tetapi Abu Lahab tidaklah bersikap begitu terhadap anak saudara Rasulullah SAW. Sikapnya sungguh berlainan dengan anggota keluarga yang lain, termasuk yang belum Islam. Hal ini mungkin kerana kepentingan harta dan pangkat yang menguasai Abu Lahab. Abdul Uzza nama dia. Abdul Uzza. Uzza ni berhala, hamba pada berhala, menyebabkan ia tidak mahu mencari susah. Ia beranggapan bahawa kiranya ia menyokong perjuangan anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mengorbankan harta dan menjatuhkan martabatnya di kalangan musyrikin yang menjadi golongan terbesar dan masih memerintah Mekah. Sifat ini menjadikan ia tidak berfikir tentang kebenaran Islam dan tidak berpendirian untuk melindungi anak saudaranya. Bahkan ia merasa lebih mendapat untung dan terjamin kepentingan dengan bersungguh-sungguh menentangnya. Oleh kerana masyarakat Mekah pada masa itu, majoritinya, sebahagian besarnya adalah tak beriman. Dan masyarakat Mekah ni membayar hadiah-hadiah pada berhala, macam-macam bayaran. Abu Lahab mendapat bayaran ini. Abu Lahab merasakan kalau dia ikut Nabi, tak boleh pitih dia. Ni jatuh pangkat dia di kalangan besar penduduk Mekah yang tak ikut Nabi, kerana kepentingan dunia, kepentingan pangkat, kepentingan harta. Maka Abu Lahab sanggup bersungguh-sungguh menentang anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tahu benarnya, amanahnya, baiknya, mulia akhlaknya, dia tahu daripada awal lagi, tetapi dia menentang Nabi kerana kepentingan dunia semata-mata. Maka dia tak dapat hidayah. menunjukkan bahawa mereka yang tujuan hidupnya kerana dunia
lupa pada Allah Ta'ala, walaupun dia puas dara Nabi, tak dapat hidayah. Ingat baik-baik, kalau kepentingan dunia lebih pada Allah Ta'ala, duduk berasa rezeki dia orang beri, bukan Allah Ta'ala beri, duduk berasa nyawa dia orang yang jaga, bukan Allah Ta'ala yang jaga, duduk berasa kehidupan dia ialah dunia, bukan Allah Ta'ala bawa ke akhirat. Kalau percaya pun sikit-sikit je, maka orang macam ni tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Termasuklah hari ni pun, kalau orang tu sikap dia, perangai dia begitu, kerja dunia semata-mata, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, juga memainkan peranan yang besar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sungguh-sungguh bencikan Rasulullah dan isterinya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Mereka suami isteri menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kejahatan yang tidak terhingga di saat orang menyanjunginya di langit dan di bumi. Walaupun demikian, dialah orang yang penakut. Ketika Quraisy keluar berperang, ia tidak keluar berperang kerana kepentingan dunia. Walaupun malaikat-malaikat di langit memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan ahli kitab yang ikhlas memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib melihat sendiri bagaimana padri yang melihat anak saudaranya Muhammad ketika ikut Abu Talib pergi ke Syam. Padri menyanjungi Muhammad SAW, memuliakan kerana ada tanda-tanda kenabian pada dirinya. Dia muliakan oleh orang yang baik. Tapi Abu Lahab bersama dengan syaitan, lupa hubungan keluarga dengan Nabi SAW. Kerana jaga kepentingan dunia, maka Abu Lahab tak dapat hidayah. Tetapi orang yang macam ni penakut sebenarnya. Bila Abu Jahal mengerahkan penduduk Mekah keluar berperang di Badar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab tak keluar, duduk di Mekah menakut bahaya. Ini Abu Lahab. Adapun sikap Abu Talib hendaklah dinilai juga dari segi Islamnya. Sikap menyokong di atas dasar keluargaan tanpa beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi berpegang dengan ajaran pusaka nenek moyang, adalah sikap yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib mengikut pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tak masuk Islam, mempertahankan Nabi SAW habis-habisan tetapi tak beriman. Maka semua amal baiknya ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima, masuk neraka juga. Ini mengikut riwayat yang kuat di ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada kaum mengatakan Abu Talib sebenarnya beriman. Wallahu a'lam. Kalau ikut pendapat, memanglah dasarnya kalau orang tu dia tidak beriman, walaupun dia apa saudara Nabi, termasuklah Abdullah bin Ubay yang akan kita baca di kisahnya. Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin munafik. Bila Nabi mari ke masjid, beritahu ke orang ramai Rasulullah dah sapa dah, dalam hati dia jahat, syaitan, melawan Islam, tak beriman, kafir. Turun ayat Quran mengutuk dia. Anak dia minta izin dengan Nabi nak bunuh. Nabi kata tak boleh, jangan, kerana dia bersama dengan orang Islam, tak boleh bunuh. Dia ada orang kata Muhammad bunuh sahabat dia pula, jadi fitnah. Bila Abdullah bin Ubay mati, anak dia minta baju Nabi untuk kapan dengan baju Nabi. Ambil baju Nabi buat kapan Abdullah bin Ubay, masuk neraka juga Abdullah bin Ubay, walaupun kapan dengan baju Nabi. Ni duduk kita tengok janggut Nabi, janggut kedok tak tahu, pakat ramai-ramai kita tengok kononnya di janggut Nabi tak perlu ketiuk sama dia pun tak tahu, duduk pergi ramai-ramai. Yang pentingnya lah beramal dengan ajaran Nabi, ikut perjuangan Nabi, ikut ajaran Nabi, itu yang pentingnya. Kita kena sedar, kalau orang tu ada hubungan keluarga dengan Nabi sekalipun tapi tak beriman, buat baik macam mana pun tak beriman, Allah Ta'ala tak terima amalannya.
Disebut dalam Quran, wa qad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya jika mu wahai Muhammad syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, diwahyukan kepadamu Rasul sebelummu, kalau kamu syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, walaupun mu sendiri wahai Muhammad, terhapus semua amalanmu. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Walau betapa sayangnya Rasulullah SAW terhadap bapa saudaranya, dan bapa saudaranya tetap dalam keadaan begitu, adalah menjadi satu ujian kepada Rasulullah SAW dan menjadi iktibar yang mendalam kepada kita. Kita pun tidak mengetahui apakah hikmatnya di sisi Allah yang maha mengetahui dan bijaksana dalam segala urusannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berterus terang di Bukit Safa setelah mendapat kedudukan yang lebih teguh dengan perjanjian yang dinyatakan oleh Abu Talib, maka Nabi SAW mengambil keputusan untuk menghebohkan kepada keluarga yang lebih besar dan berucap di Bukit Safa. Apabila mendapat jaminan daripada saudara dia Abu Talib dan keluarga yang bersama dengannya, termasuk keluarga yang tak masuk Islam kecuali Abu Lahab, memberi jaminan untuk mempertahankan Nabi SAW, maka Nabi SAW membuat keputusan untuk berdakwah secara terbuka, menyampaikan ucapan di khalayak ramai. Pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil penduduk Mekah berkumpul. Mereka datang beramai-ramai serta ingin mengetahui tentang apa yang berlaku, sehingga yang tidak dapat hadir menghantar wakil mereka masing-masing. Setelah mereka datang beramai-ramai di Bukit Safa, Rasulullah SAW pun menyeru mereka kepada tauhid dan beriman kepada kerasulannya serta hari akhirat. Di antara yang diucapkan pada hari itu ialah, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqiha. Ini mukaddimah ucapan. Adakah sekiranya aku memberitahu kepada kamu bahawa suatu pasukan berkuda berada di lembah sana yang bersedia untuk memerangi kamu, adakah kamu membenarkan aku percaya kepada aku? Kalau aku beritahu bahawa di belakang bukit ini mu tak nampak, ada satu pasukan berkuda yang datang nak serang kamu, aku beritahu, mu tak nampak, aku beritahu, adakah kamu percaya? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mengalami dari kamu malaikat yang benar. Ya, kami percaya, kerana kami tahu engkau wahai Muhammad tak pernah bohong, seorang yang amanah, seorang yang tak bohong sekali-kali. Apa saja yang mau beritahu kami percaya, walaupun kamu beritahu di belakang bukit saja kami tak nampak ada pasukan berkuda yang nak mari, kamu beritahu, cukup dengan mu beritahu saja kami percaya, kerana kamu tak pernah bohong. Lalu Rasulullah SAW pun meneruskan ucapannya lagi, fa inni nadhirul lakum baina adabin syadid, maka sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu tentang azab yang pedih. Aku nak beri tahu kepada kamu azab yang pedih, yakni sekiranya kamu terus dalam keadaan kafir, dalam keadaan menyembah berhala, dalam keadaan maksiat, kamu tidak beriman kepada Allah,
Kalau kamu nak selamat, mestilah la ilaha illallah, mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menolak perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tinggal yang haram, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadat, dalam akhlak, dalam amalan dan segala-galanya. Tiba-tiba Abu Lahab mencelah Abu Lahab mencelah, tabbalaka sa'iral yaumi alihada jama'tana, kata Abu Lahab, binasa celaka untukmu sepanjang hari. Apakah kerana ini kamu mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab, celaka sungguhmu ni wahai Muhammad, mempanggil kami mari ramai-ramai kerana ini saja nak beritahu. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Makna binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergelanjak, dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Allah Ta'ala turunkan ayat ini menjawab ucapan Abu Lahab yang mencela Nabi SAW. Binasalah dua tanganmu. Dua tangan ni adalah satu ibarat, kerana dua tangan ni tepat seseorang itu bekerja, seseorang itu makan, cari makan, buat apa-apa dengan dua tangan. Bila dua tangan binasa, maka binasalah. Binasalah, celakalah kamu wahai Abu Lahab. Segala harta yang kamu kumpul, kekayaan yang kamu kumpul, banyak mana sekalipun, belum melawan Rasulullah, kamu celaka. Harta tak memberi apa-apa faedah. Segala usaha dan kerja kamu tak memberi apa-apa faedah. Termasuklah amalan baik yang kamu buat ditolak oleh Allah Ta'ala. Kamu derma ke orang, belanja buat tu buat ni, bila kamu lawan Nabi, ditolak oleh Allah Ta'ala, celaka. Semua amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Api neraka akan dinyalakan dengan bergelojok untuk membakar kamu pada hari kiamat wahai Abu Lahab, termasuk juga isteri kamu yang menolong kamu dalam menjalankan kerja menentang Islam. Di antara kerjanya ialah mengangkut kayu-kayu api yang berduri untuk diletakkan di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, untuk menyakitkan perjalanan Nabi SAW, menandakan bahawa segala usaha untuk menentang Islam, sama ada cakap, harta benda, apa saja penglibatan diri untuk menentang Islam, akan menjadi bahan api neraka pada hari kiamat untuk membakar orang itu. Ini maknanya. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan perbannya wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang hampir. Allah Ta'ala turunkan ayat supaya Nabi yang memberi peringatan kepada keluarga dia yang hampir, iaitu penduduk Mekah. Sebelum menyampaikan kepada seluruh manusia, beritahu kepada penduduk Mekah terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW memanggil secara khusus dan umum dengan bersabda, ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Ya ma'syara Bani Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar.
ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni wallahi la amliku laki minallahi syai'a, ala inna lakum sa'abulluha bibilaliha. Wahai kaum Quraisy, selamatkan diri kamu dari api neraka. Wahai keturunan Ka'ab, anak cucu Ka'ab, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Hai Fatimah binti Muhammad, anak dia sendiri, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Maka sesungguhnya aku demi Allah tidak dapat melepaskan kamu dari hukum Allah sedikit pun, malaikat aku mempunyai hubungan keluarga dengan kamu yang akan aku hubungkan hubungannya. Aku sekadar waris kamu saja. Aku serah di atas dunia ni saja untuk tolong kamu. Kalau mudah ikut aku, hubungan keluarga tak ada apa, walaupun mu tu anak aku sendiri, kata Nabi. Fatimah binti Muhammad, apa lagi orang lain? Sesiapa sekalipun kalau tak ikut Nabi, walaupun anak beranak Nabi, keluarga Nabi, tetap dia laknat dan masuk neraka pada hari kiamat. Yang menentukan selamat seseorang itu ialah ikut Islam, beriman kepada Allah, ikut Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan tersebut merupakan penyampaian yang sangat betul terang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga yang paling hampir dengannya, dan menyatakan bahawa membenarkan Islam itulah dapat menghidupkan hubungan mereka. Hanya dengan menerima Islam, hubungan silaturahim diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ikut Islam, hubungan silaturahim tidak ada apa-apa keberkatan, tak ada apa-apa faedah selepas meninggal dunia di hari akhirat. Kalau tak ada beriman kepada Allah, tak masuk Islam. Walaupun di dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran menyebut dua ibu bapa kita kalau tak masuk Islam wajib kena buat baik pada dua ibu bapa. Tolong dalam perkara dunia saja. Bapa sakit, kena tolong dia walaupun dia kafir, tetapi tolong sekadar dunia saja. Kalau dia kafir, dia akhirat tak boleh tolong lagi. Tuhan sebut contoh bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam yang tak ikut Nabi Nuh, tak ada apa-apa faedah di alam akhirat. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut tak ada apa-apa faedah di hari akhirat apabila kedua-dua mereka yang menentang nabi-nabi yang dilantik oleh Allah, walaupun nabi-nabi ini adalah suami mereka. Menunjukkan bahawa hubungan Islam saja yang menyelamatkan kita. Sesungguhnya asabiyah, hubungan keluarga yang menjadi dasar kepada bangsa Arab, itu tiada maknanya apabila berdepan dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dakwah Islamiah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah dorongan atas semangat nasionalisme Arab dan sebagainya, walaupun kasihkan kepada keluarga menjadi suatu perasaan yang tertanam di dalam hati manusia, lantaran akidah Islamiah itu menjadi satu-satunya pegangan yang mengatasi segala perasaan dan sifat yang lain. Walaupun seseorang itu sayang pada keluarga dia, sayang pada bangsa dia, sayang pada bangsa ni hanyalah perasaan saja, perasaan yang ada dalam hati saja, tak boleh jadikan akidah, tak boleh jadikan iman. Kalau jadikan iman, Tuhan tak terima. Atas dunia pun Tuhan tak terima, apalagi hari akhirat. Hari ini Allah Ta'ala tunduk di dalam mata kita sejarah yang nyata. Bila orang Arab meninggalkan Islam, orang Arab meninggalkan Islam, berjuang di atas nasionalisme Arab, asabiyah kebangsaan Arab, meninggalkan Islam, Islam ditinggalkan walaupun mereka adalah orang Arab, tak erok nak lawan Israel kecil saja. Israel yang kecil duduk di tengah negara Arab tak boleh dilawan oleh orang Arab, walaupun pitih banyak, kekayaan, jumlah yang sangat besar, tak layak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, kecuali apabila mereka balik pada Islam.
Yang memuliakan kita ialah Islam. Kalau tinggal Islam, kalau mulia pun sekejap saja. Sekejap saja mulia pun. Pitih banyak sekejap je. Pitih banyak, makan banyak mana sangat. Takkan pitih banyak boleh makan selori buat dalam perut. Tidak boleh. Rumah macam mana sekalipun, tidur pun mata besar jari je. Dia kena sedar. Harta benda tidak ada apa-apa faedah bagi seseorang itu. Kekayaan, jumlah, kaum dan sebagainya tak ada faedah kalau tak balik pada Islam. Yang menyelamatkan kita adalah Islam. Hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu orang Arab. Maka Melayu pun samalah juga. Kita sayang pada bangsa kaum macam Nabi sayang pada kaum dia. Tetapi selamatkan bangsa dengan Islam. Selamatkan kaum dengan Islam. Selamatkan anak beranak dengan Islam. Kalau anak beranak dulu, Islam buat belakang, jawab dia tak selamat. Kita pun tak selamat, anak beranak pun tak selamat. Kalau Islam letak di depan, maka selamat segala-galanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berterus terang menegakkan kebenaran tanpa mempedulikan tentangan. Islam yang disebarkan itu menggoncangkan seluruh pelosok Mekah. Bila Nabi SAW mengambil tugas menyebarkan Islam secara terbuka, menyebabkan penduduk Mekah dalam keadaan yang bergoncang, dalam keadaan yang beriman, yang masuk Islam, dan yang menentang Islam dengan sekerah-kerahnya, maka berlakulah perlawanan. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin innaka bainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat 94 hingga 99. Maksudnya, maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang mempersendakan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yang ajal. Bila Nabi dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sangat kesempitan, bila menghadapi tentangan daripada penduduk Mekah, sudah tentulah mereka yang kafir yang menentang lebih ramai daripada mereka yang masuk Islam. Maka Nabi dalam keadaan yang susah, dipersendakan oleh orang-orang musyrikin, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang dibaca ini untuk memberi semangat kepada Nabi SAW dengan janji, Allah memeliharamu wahai Muhammad, jangan takut, Allah Ta'ala peliharamu. Segala kesusahan, kesakitan yang kamu hadapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, aku tahu mu susah wahai Muhammad dalam kesempitan. Bila susah, kamu hendaklah sedar mereka yang kafir akan terima balasan pada hari akhirat kelak. Akan tahulah balasannya bila mereka mati. Duduklah atas dunia sementara waktu,
dalam keadaan suka, gembira, sombong, takabur, menentang Islam. Bila mati tahu dah. Wahai Muhammad, bila mu susah, bertasbih banyak-banyak, bersembahyang banyak-banyak, tenangkan dirimu dengan tasbih, berzikir, memuji Allah, berdoa, bertasbih, dan sembahyang banyak-banyak sehingga kamu mati. Sembahyang sehingga mati baru berhenti. Jangan takut. Sama ada orang ikut tak ikut, itu terpulang hidayah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jalankan kerjamu. Berkata Syahidul Islam Syed Qutb di dalam tafsir Fi Zilalul Quran. Syed Qutb ialah pemimpin Ikhwan Muslimin Mesir yang mengarang kitab Fi Zilalul Quran dan buku-buku yang banyak yang jatuhkan hukuman bunuh dalam tahun 60-an. Ini mati syahid sungguhnya, kerana menegur pemerintah. Syed Qutb menulis dalam kitab dia Tafsir Fi Zilalul Quran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, baginda tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan yang menyempitkan dadanya apabila mendengar adanya suasana syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sendaan kepada dakwah, menegakkan kebenaran. Dakwah dan kebenaran diperangi dengan kerasnya, dibendung dan disempitkan jalannya oleh kesesatan dan syirik. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertasbih dan memuji Tuhannya dan beribadat kepadanya, mendampingkan diri dan berlindung di sisi Allah dengan bertasbih, bertahmid dan beribadat ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik dari penentang Islam. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus dari bertasbih memuji Tuhan sepanjang hayatnya, sehingga datang kepadanya keyakinan yang tiada lagi keyakinan selepasnya, yaitu kedatangan ajalnya, iaitu mati. Disebut dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila baginda menghadapi sesuatu perkara, maka bersembahyanglah ia. Menunjukkan bahawa Nabi bila menghadapi kepayahan bersembahyang. Orang kita panggil sembahyang hajat, kita sembahyang hajat je tak lepas sembahyang hajat, kerana ada hajat dunia khususnya. Nabi bila menghadapi kesusahan sembahyang, apa saja kesusahan, khususnya dalam kesusahan berjuang untuk menegakkan Islam, menghadapi musuh-musuh, maka bersembahyang, berdoa, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada apa yang dikehendaki boleh tak boleh, tetap bersembahyang. Bila seseorang itu bersembahyang, bertasbih, memuji Allah dengan khusyuk, maka segala kesusahan menjadi ringan. Kalau sekiranya mendapat nikmat dunia, tak boleh banding dengan nikmat dalam syurga di hari akhirat. Sekiranya tak dapat nikmat itu, susah, tak boleh banding dengan susah dalam neraka. Sama ada menang ataupun kalah, berjaya ataupun tidak, dalam keadaan yang tetap tenang. Kalau menang, hajat yang dikehendaki boleh, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya hajat tak boleh, sabar menghadapi ujian, kerana percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa sekali-kali. Jangan bila semaya hajat tak ada apa-apa pun, macam tula je susah juga, lalu berhenti semaya hajat, putus asa. Ini bukan sifat yang betul. Orang tak percaya pada hari akhirat. Kita kena sedar bahawa hidup atas dunia pendek sangat, dalam kubur lebih panjang, hari akhirat selama-lamanya. Perlu dipahami oleh pendukung perjuangan Islam bahawa berterus terang dengan hakikat akidah ini dengan dasar-dasarnya dan menegakkan segala tuntutannya adalah penting. Lantaran sikap betul terang seperti itu menggoncangkan hati yang lalai, menggerakkan kebekuan perasaan, menilai kebenaran dan kebatilan,
Adapun sikap menyembunyikan kebenaran atau bersikap hanyut bersama arus yang datang sehingga sebahagian daripada kebenaran itu disembunyikan, hanyalah menggalakkan golongan tauhid dan menutup kesedaran berfikir di kalangan umat manusia. Malah sikap begitu bukanlah cara yang betul di dalam harakah Islamiah, di mana tanggungjawab Nabi dan pengikut-pengikut Nabi ialah menyatakan Islam. Sama ada orang ikut tambah ikut, itu hak dia. Bila kita senyap, maka tidak timbul kesedaran di kalangan manusia. Risalah Islam tak sapa kepada orang. Kalau kita menyampaikan risalah Islam ini, sama ada orang ikut ataupun orang tak ikut, akan berlaku ada ikut dan ada tak ikut. Maka berlakulah perlawanan. Bila berlawan jadi berkocok. Bila berkocok, kalau kuat kocoknya, menimbulkan kesedaran dan kepahaman, menguatkan iman mereka yang beriman, menjelahkan kufur pada mereka yang kufur, dan mendedahkan mereka yang munafik di dalam masyarakat. Betul terang itu bukanlah maknanya membawa hakikat Islam dengan cara yang meliarkan orang daripada Islam dengan kekerasan tanpa paduman. Bukan juga bermakna kita menyembunyikan kenyataan yang ada dalam kitab Allah, tetapi mestilah disampaikan kenyataan dan ajaran yang sempurna, merangkumi segala hakikat akidah dengan sejelas-jelasnya. Bukanlah kerja Islam itu berdamai dengan tasawur jahiliah yang ada di atas muka bumi ini, meskipun di mana jahiliah itu berada, kerana jahiliah tetap jahiliah dan Islam itu tetap Islam. Kita menganggap walau apapun namanya jahiliah itu tetap terpesong dari ubudiyah, memperhambakan diri yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terpesong daripada ajaran Tuhan dalam segala aspek hidup. Mereka mengambil sistem-sistem peraturan dan undang-undang, adat resam dan sikap menilai sesuatu di dalam kehidupan dari sumber yang lain dari sumber ilahi. Islam itu tetap dengan sebenarnya menyelamatkan manusia dengan memindahkan mereka daripada jahiliah kepada Islam. Tanggungjawab kita adalah menyampaikan Islam. Seboleh-bolehnya dapat mengislamkan orang sebanyak-banyaknya. Maka tidak semestinya start dengan keras selalu. Bukan start dengan keras. Kerana pujuk orang mesti dengan lembut. Bukan keras serta-merta. Maka Nabi SAW ada masa Nabi berdamai, ada masa Nabi berkerah, ada masa Nabi berperang, ada masa Nabi berdamai. Begitu seterusnya. Jangan nak keras semua. Itu tak betul. Bukan cara pendekatan. Yang orang kita ni nak keras semua. Itu salah. Kita tengok lembu belaga. Lembu belaga dia sosok semua dok. Dok kadang-kadang dia undur, kadang-kadang dia buat tak urut, dia buat keras. Ni bodoh pada lembu. Air keras semua. Itu kena faham. Ini dia. Allah Ta'ala tunjuk pada binatang-binatang. Ada kebijaksanaan yang manusia kena belajar. Inilah cara menyampaikan Islam. Ni apa benda ni nak baik ni? Nak baik dah. Tu tak betul. Ini tak erti sungguh ni. Tak faham. Yang penting kita berjaya memujuk orang kepada Islam. Seberapa banyak orang ikut Islam. Kadang-kadang dengan cara yang lembut lebih banyak orang ikut Islam. Cara yang kerah untuk bertahan, untuk mempertahankan kedudukan. Ini cara yang kerah yang kita kena faham. Itulah dia makna betul terang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga menggoncangkan seluruh struktur jahiliah, sehingga jahiliah dalam keadaan yang bergoncang. Penduduk Mekah dilanda perasaan marah dan menentang sekerah-kerahnya apabila mendengar dakwah betul terang yang menyatakan agama yang sebenar, iaitu tidak boleh menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Mekah dilanda perasaan marah dan menentang sekeras-kerasnya apabila mendengar dakwah berterus terang
yang menyatakan agama yang sebenar, iaitu tidak boleh menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengaku kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepada adanya hari akhirat. Segala-galanya bermakna bahawa kepatuhan dan ketaatan mutlak wajib diberikan kepada seluruh ajaran Islam. Tiada pilihan yang lain daripada Islam dalam segala urusan mereka, sama ada urusan syiar ibadat, akhlak, rumah tangga, harta benda, masyarakat dan negara. Oleh itu mereka merasakan kepentingan duniawi, pangkat dan harta yang bertopengkan agama karut itu terbongkar. Kemahuan nafsu mereka terhalang. Begitulah keadaan yang mesti berlaku apabila Islam dibawa ke tengah masyarakat manusia. Apabila taghut digempur, syirik didedahkan, kezaliman diambil tindakan dan disesatkan. Sebaik saja Nabi SAW betul terang menyampaikan ajaran Islam, mengajak manusia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berlakulah penentangan yang keras daripada penduduk Mekah, dipimpin oleh pemimpin jahiliyah Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain lagi. Mereka adalah orang yang terdekat, keluarga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlaknya yang mulia, melihat benarnya, melihat amanahnya, melihat cerdik dan bijaksana, sehingga mereka menyimpan barang-barang di rumah Nabi SAW kerana percaya pada amanahnya, sehingga mereka melantik Nabi SAW menjadi hakim, menyelesaikan masalah mereka. Apa saja yang Nabi beritahu mereka percaya, walaupun mereka tak tengok lagi. Tetapi sebaik saja mengajak kepada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dengan makna meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan kepuasan hawa nafsu, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara yang baik. Mereka bangkit menentang dengan sekerah-kerahnya, kerana mereka merasakan Islam menghalang kemahuan hawa nafsu mereka, menghalang kehendak-kehendak mereka mengerjakan haram, menghalang kepentingan dunia, kerana mereka tak nampak selepas mati dan tak nampak hari akhirat. Oleh kerana itu mereka lawan habis-habisan, ataupun mereka tak percaya kepada hari akhirat, ataupun mereka rasa jauh lagi hari akhirat ni, gomoh dulu atas dunia ni, menyebabkan mereka menentang Nabi dengan sekerah-kerahnya, melawan dengan sekerah-kerahnya. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu samii'un 'alim." Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh yang tidak akan putus, tak akan terungkai, tak akan terombok. Dan ingatlah, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir itu penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah.
La ilah dengan makna mengkufurkan tagut, mengekarkan tagut, menolak tagut. Apa makna tagut? Tagut ialah setiap yang melampau batas Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ketuhanan Allah, syariat Allah, peraturan Allah, apa sahaja ketetapan Allah, itu dia lawan. Dia buat peraturan sendiri ataupun dianggap sebagai Tuhan lain daripada Allah, sama ada manusia ataupun syaitan, jin dan sebagainya. Barang siapa yang menolak tagut, menolak yang lain daripada Allah, itu la ilah, tak ada Tuhan, tak ada yang disembah, tak ada peraturan, tak ada cara hidup yang lain daripada Allah, tidak ada, ditolak. Illallah, malaikat Allah sahaja. Barang siapa yang mengkufurkan tagut, menolak setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya macam dia simpul tali yang kuat. Macam simpul tali yang kuat. Tali sama ada tali kita tambak binatang, kita tambak timbul, tambak apa sekalipun, mesti disimpul. Simpul sekali tak padang, simpul dua kali. Simpul dengan sekuat-kuatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan menolak tagut, la ilaha illallah, menolak yang lain daripada Allah, menegakkan Allah sahaja, iaitulah Islam, menolak yang lain daripada Islam, maka dia telah menyimpulkan tali yang teguh dan kuat, yang menyimpulkan iman dia, kepercayaan dia, macam simpulan tadi yang tidak boleh diungkai, tak boleh dirungkai, tak boleh dirombak. Kita nak suruh timba yang kita hulu dalam telaga tak terlucuk, sipu. Nak suruh binatang tak terlepas, sipu. Nak suruh ikatan kita kemah, sipu. Maka la ilaha illallah adalah menyimpulkan keimanan, al-urwatul wuthqa. Itu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, menolak yang lain daripada Allah, bermakna menyimpulkan simpulan yang teguh, lang pisama laha, yang tidak akan boleh dirungkai lagi, tak boleh dirungkai. Kalau dirombak, batalkan la ilaha illallah, rombak tadi, maka keluar daripada Islam, punah. Kalau kita tak buang simpulan itu, selamat kita. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah memberi jaminan. Allah menjadi wali. Wali makna pemimpin, pelindung, pemelihara, penjaga kepada orang-orang yang beriman, melulung orang yang beriman, orang menyimpulkan tali dia dengan kuat, la ilaha illallah. Sesungguhnya bukan dengan lidah dia saja, dengan hati dia, dengan ilmu dia, dengan ilmu pula, dengan kepahaman yang betul. Allah menjadi wali dia, penolong dia. Allah mengeluarkan dia daripada kegelapan sesat kepada cahaya petunjuk. Dikeluarkan daripada zulumat, kegelapan yang banyak, ila nur, satu cahaya. Az-zulumat, gelap banyak. Az-zulumat, zulmatun zulumat, gelap yang banyak, ila nur, satu cahaya, cahaya satu saja. Kegelapan banyak, kegelapan akidah, kegelapan syariat, kegelapan akhlak, macam-macam agama lain daripada Islam, ideologi, teori, kepahaman, itu zulumat, kegelapan yang banyak. Semua ajaran yang lain daripada Islam adalah kegelapan. Allah Ta'ala lepaskan dia daripada percaya kepada semua kegelapan yang lain daripada Islam, ila nur, kepada satu cahaya saja, iaitulah Islam. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, yang tak percaya pada Islam, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka, pembantu-pembantu mereka ialah taghut yang melampaui batas, sama ada di kalangan jin yang mengalir dalam darah dia, yang menghasut hati dan jadi waswah, mula-mula waswah dulu, lepas tu jadi sesat. Ataupun manusia, syaitan manusia yang menggoda dia.
di mana syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin ini akan mengheretkan dia daripada cahaya kepada kegelapan-kegelapan yang banyak. Kalau dia nampak Islam pun lari daripada Islam, nampak sekejap je. Kita akan baca lepas ni tafsir berkenaan dengan orang munafik, orang munafik yang lari daripada Islam. Dia nampak cahaya Islam pun dia lari, kerana dia nampak Islam dengan keadaan dia tidak simpul. Dia tidak simpul akidah, dia tidak ikat akidah itu, menolak tauhid, beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tapi tauhid diterima juga. Dua-dua terima belaka. Orang ni jaga, akan diheret oleh wali-walinya, iaitulah pemimpin-pemimpinnya, guru-gurunya, penunjuk-penunjuknya, kawan-kawannya, yang mengheret dia daripada cahaya petunjuk kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itulah ahli-ahli neraka, dan mereka kekal selamanya dalam neraka. Apabila Islam itu disampaikan berdasarkan kepada perkara-perkara tersebut, dan itulah yang sebenarnya dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya ia menerima tentangan dari golongan jahiliah yang berpegang dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan iman di dalam mengerjakan syiar ibadat, cara berumah tangga, bermuamalah dan memerintah negara. Maka mestilah mereka merasakan Islam itu mencabar mereka, lalu mereka bangkit bertindak menentang Islam. Bagi mana-mana ajaran yang tidak mengalami perkara ini adalah bercanggah dengan prinsip dan amalan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam yang menerima Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tu dia berdakwah, musuh-musuh Islam tak lawan. Bagus mu dakwah ni. Ada apa? Macam kat Turki, Fatullah Gulen hak heboh di Turki hari ni. Itu ialah satu golongan tasawuf yang tidak menolak agama yang lain, yang tak menolak ideologi yang lain. Buat amal, zikir banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, tetapi tak boleh gaduh dengan Yahudi. Yahudi yang menakluk Palestin tak boleh perang. Kita kena damai serah Palestin. Termasuklah juga undang-undang syariat, hukum kisah, hukum hudud tak boleh laksanakan. Jangan laksana. Ini bukan mesti, bukan benda yang mesti kita buat. Cukup berzikir saja cukup. Rapat dengan Allah Ta'ala. Masa nak berzikir, pakai serban besar-besar, pakai jubah, pakai baju tebal. Lepas tu luar pada tu buang. Tak apa, pakai luar pendek apa-apa tak apa. Lepas pada tu masa nak berzikir je pakai pakai. Masa nak haji ini memisahkan kehidupan, tidak menyimpulkan iman dengan sungguh-sungguh, maka musuh-musuh Islam tak marah. Musuh Islam tak marah, Yahudi tak marah. Inilah tawaran pemimpin Mekah kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, jangan cara kepada kami ni, buat kami latih menjadi raja, latih menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, jadi raja, tapi jangan lawan kami. Kalau lawan kami, jaga. Bila sampai masa kena lawan juga, maka berlakulah perlawanan. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa perlawanan, tak ada jihad, tak ada perjuangan, mudah je. PT banyak, buat umrah 100,000 kali pun tak apa, balik dia sedia acak-acak. Jangan cara, jangan cara sikit, supaya je dia mereta orang, supaya je. Jangan ganggu kita sembahyang, sudah cukup sekadar itu. Ini bukan perjuangan Nabi SAW. Kena faham, kena faham molek-molek. Sesungguhnya inilah yang berlaku di Mekah ketika Rasulullah SAW berterus terang di dalam dakwahnya, tetapi orang-orang musyrikin suatu kesulitan yang dirasai di dalam tindakan mereka ialah apabila berdepan dengan seorang yang sangat benar, sangat amanah, sangat mulia akhlaknya, iaitu Rasulullah SAW, yang tiada sepertinya di dalam sejarah nenek moyang mereka dan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Oleh itu terpaksalah mereka berhempah pulas mengerahkan fikiran untuk mendapat cara bertindak menghadapinya. Walaupun di dalam kebingungan jahiliah, mereka terus berdegil untuk menentang Rasul yang sangat mulia itu. Bila Islam yang dibawa itu Islam yang sempurna,
Islam yang cukup bukan Islam yang dekat, Islam yang dipotong-potong. Yang dipotong-potong saja. Cukup itu saja. Kerana kita kena sedar, malaikat Jibril mari bertemu dengan Nabi SAW dengan rupa seorang lelaki yang lawa, yang segak, yang kacak, memakai pakaian bersih. Orang tak kenal. Jibril tanya, wahai Muhammad, apa dia Islam? Nabi jawab Islam. Apa dia iman? Nabi jawab iman. Apa dia ihsan? Nabi jawab ihsan. Menunjukkan Islam itu 3 perkara yang penting. Iman, akidah, kepercayaan. Islam, amalan yang zahir semuanya. Dan ihsan, amalan hati. Yang disebut oleh ulama dengan akidah, syariat dan tariqah. Yang disebut oleh ulama iaitulah tauhid, usuluddin, amalan-amalan yang zahir dan akhlak yang mulia, memelihara roh dalam hubungan dengan Allah, dengan manusia. Ini 3 perkara yang penting yang ada dalam agama Islam. Kalau ambil sebahagian saja, tak betul. Ambil sebahagian saja, tak belajar syariat, tak belajar akidah. Belajar akidah, tak belajar syariat, tak belajar akhlak. Ambil tasawuf, tak belajar syariat, tak belajar akidah. Tak boleh. Tak sempurna Islam, yang ikut syaitan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Langkah-langkah syaitan ialah bila syaitan kecek, jangan ikut Islam, kita ikut juga. Bila ikut juga, syaitan kata ikut separuh, jangan ikut habis. Ikut separuh dah apa dah? Ikut separuh, ikut syaitan. Ikut syaitan. Islam bukan boleh kerak-kerak begitu. Kena semua sekali. Bila Jibril tanya Nabi, Jibril berundur. Mengikut satu riwayat, Nabi tanya siapa dia? Hak mari tadi. Saya nak kata tak tahu siapa dia, tak kenal. Allah dan Rasul yang tahu. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi suruh cari orang tadi panggil mula. Tak ada dah, kait. Hilang. Nabi kata, Jibril. Itu malaikat Jibril. Datang nak ajarmu, berkenaan agama kamu. Di sinilah Imam Malik. Imam Malik diriwayatkan kata-kata Imam Malik dalam kitab Iqazul Himam, syarah kitab Hikam. Banyak orang mengaji kitab Hikam ni. Mengaji kitab Hikam ni, kitab tasawuf lah yang dianggap. Tapi tak faham. Dalam syarah Hikam, disebut kata-kata Imam Malik syarah Hikam. Apa Imam Malik kata? Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang bertasawuf, tidak berfiqh, tidak memahami tentang agama, syariat, akidah, jadi zandik. Imam Malik kata zandik apa? Zandik kafir lah. Barang siapa yang berfiqh, tidak bertasawuf, jadi apa? Jadi fasik. Mengerjakan amal yang zahir saja, tidak memelihara keikhlasan hatinya, riak, ujub dan sebagainya. Kena semua sekali, tidak boleh sebahagian sahaja. Oleh kerana Nabi membawa Islam yang menyeluruh, maka Nabi mendapat tentangan daripada pemimpin-pemimpin Mekah. Langkah pertama yang dipikirkan mensabar oleh mereka ialah menemui Abu Talib, orang yang sangat disegani oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam.